Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengenalan kepada psikologi dakwah. Okey, nama saya Dia Fariha binti Kamal Azmi, 17 DI 05032. Okey, saya akan pergi ke pengenalan psikologi dakwah. Apa itu psikologi? Psikologi merupakan salah satu pengetahuan yang tergolong dalam empirical science, iaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman manusia. Walau pada awalnya perkembangan ini adalah bersumberkan pada falsafah atau bersifat spekulatif. Okey. Psikologi menurut bahasa iaitu daripada kata Yunani, terdiri dari dua kata iaitu physio and logos. Okey, ianya bermaksud jiwa dan logos bermaksud ilmu. Okey, dari segi bahasa yang bererti ilmu jiwa. Okey, definisi psikologi ini adalah telah mengalami proses dan perkembangan yang begitu panjang. Sebelum psikologi ini, ianya terdiri sebagai ilmu pengetahuan, itu sains. Okey. Para filsuf Yunani telah membahaskan dalam tema ilmu jiwa ini sebagai suatu gejala kejiwaan dalam bahasa mereka tersendiri, dalam segi falsafah dan ilmu falsafah itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan pergi ke slide seterusnya, iaitu peranan pemikiran kognitif terhadap tingkah laku manusia. Okey, peranan pemikiran kognitif ni adalah ia merupakan perspektif secara teori yang memfokuskan kepada dunia. Perspektif ini pemikiran ingatan manusia, ia menggambarkan sebagai proses maklumat yang aktif menyerupai metafora dunia komputer. Iaitu ini adalah peranan pemikiran kognitif lah. Dia dicakap pada pandangan psikologi kognitif ni, cara belajar menambahkan maklumat menentu tahap pencapaian kefahaman mereka. Kerana kognitif ni adalah bermaksud berfikir. Penting kebolehan kognitif ni adalah dia macam kebolehan berfikir sebelum kita bertindak. Maksudnya dia adalah memberi kita signal untuk kita melakukan sesuatu. Okey, seterusnya adalah manusia semestinya menganalisis data dan rangsangan sebelum membentuk tingkah laku. Ianya juga merujuk kepada perspektif dan ingatan. Okey, seterusnya saya akan ke pendekatan kognitif. Okey, apa itu pendekatan kognitif ini adalah dia menekankan kepada proses mental dalaman. Okey, maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat yang lain yang sedia ada dalam ingatan. Ahli-ahli psikologi kognitif ni menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Sebaliknya, otak kita ni akan memproses secara aktif maklumat yang diterima tu dan menukarkan maklumat kepada bentuk lama atau bentuk asal ataupun kepada kategori yang baru. Okey. Dalam pendekatan kognitif ni, dia membincangkan juga tentang teori pendekatan kepada kognitif ni lah. Apa itu tentang perubahan sikap. Dia ada 3, iaitu model respons kognitif. Yang kedua, teori kognitif percanggahan. Yang ketiga adalah teori perkembangan kognitif. Yang pertama tadi adalah saya akan menerangkan apa itu model respons kognitif. Yang pertama tadi. Okey. Saya akan ke slide seterusnya untuk saya menerangkan. Okey, model respons kognitif ni adalah dia dilopor oleh Anthony G. Greenwald dari tahun 1965 hingga 1986. Beliau menjadi pembantu pensyarah di Jabatan Psikologi Universiti Oslo. Okey. Seterusnya
Model respon kognitif ni adalah satu teori yang cuba menerangkan bagaimana manusia memperoleh dan berubah sikap mereka apabila bertindak ke atas komunikasi berbentuk memujuk. Okey, seterusnya adalah teori ini memberi fokus kepada kenyataan bahawa penerima suatu maklumat ni bukan sekadar memberi tindak balas terhadap maklumat yang diterima, tetapi juga menggerakkan pemikiran terhadap maklumat tersebut. Ini adalah model respon kognitif. Okey, seterusnya saya akan pergi ke model yang kedua, iaitu teori kognitif percanggahan. Okey, teori kognitif percanggahan ni adalah dipelopor oleh Leo Festiger yang dilahirkan pada 8 Mei pada 1919. Okey, beliau juga merupakan ahli psikologi sosial yang terkenal dengan teori kognitif kekekalan. Okey, apa itu kognitif percanggahan? Okey, kognitif percanggahan ni adalah keadaan ketidakselesaan atau ketegangan dalam individu tersebut bila individu tersebut berasa dirinya mempunyai idea atau tanggapan yang tidak selaras dengan orang lain. Okey, yang seterusnya adalah percanggahan. Ini mungkin membentuk percanggahan di antara sikap dengan sikap atau tingkah laku dengan tingkah laku atau sikap dengan tingkah laku. Dia ada percanggahan antara tiga tu. Sikap dengan tingkah laku dengan sikap atau sikap dengan tingkah laku. Dia macam bercanggah. Sikap dengan sikap yang terakhir. Dia ada tiga tu. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada teori perkembangan kognitif yang ketiga. Okey. Ahli psikologi Eropah telah lama mengenal pasti asas pembentukan mental dan hubungannya dengan perkembangan kognitif manusia. Mereka menyarankan bahawa minda memainkan peranan penting dalam aspek perkembangan yang dilalui oleh manusia. Okey, Piaget merupakan seorang ahli biologi yang cukup terlatih. Beliau juga berasal dari Switzerland dan telah menggunakan model biologi ini adalah untuk menghuraikan perkembangan kognitif manusia. Pada pandangan Piaget, minda boleh berkembang, berubah dan dapat mengadaptasi masalah yang berlaku tu apabila berinteraksi dengan persekitaran. Piaget dan ahli psikologi kognitif sering kala dikenal sebagai ahli struktur yang disebabkan mereka mementingkan struktur pemikiran. Okey, untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amira binti Muhammad Syarif 17/05/035. Saya akan meneruskan pembentangan terhadap tahap-tahap perkembangan mental. Menurut Piaget, mendapati bahawa kemampuan mental manusia muncul di tahap tertentu dalam proses perkembangan yang dilalui. Beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada 4 tahap mengikut urutan umur. Tahap-tahap perkembangan itu adalah tahap sensori motor atau deria motor, tahap pra-operasi, tahap operasi konkret dan tahap operasi formal. Piaget membahagikan tiga kelompok ini kepada umur, di mana tahap sensori motor atau deria motor berlaku kepada baby yang sejak dilahirkan sehingga berumur 2 tahun. Seterusnya, tahap perkembangan mental pada tahap praoperasi berlaku pada usia 2 tahun sehingga 7 tahun. Dan seterusnya berubah kepada tahap operasi konkret pada usia 7 tahun sehingga 11 tahun. Dan seterusnya berkembang pada tahap operasi formal pada usia 11 tahun sehingga 15 tahun dan ke atas. Seterusnya saya beralih kepada peranan jiwa ataupun kepribadian ataupun akal fikiran terhadap tingkah laku manusia.
Yang pertama, jiwa. Pengaruh jiwa dalam kepribadian manusia terjadi dengan cara integrasi antara pandangan-pandangan psikologi sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Saya beralih kepada kepribadian. Proses pembentukannya dapat terjadi dengan mulanya ada nilai-nilai yang diserap oleh otak seseorang dari pelbagai sumber. Mungkin dari segi agama, ideologi, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, pengalaman atau teman sendiri dan selainnya. Seterusnya saya beralih kepada akal fikiran. Di dalam otak manusia, nilai-nilai tersebut terlintas dalam fikiran secara ulang-ulang sehingga dia menjadi memori. Jadi ketiga-tiga perkara ini menjadi memberi peranan kepada tingkah laku manusia. Bagaimana seseorang manusia itu bertingkah. Jadi dia kita berbalik kepada apa yang berlaku pada jiwa dia, apa yang membentuk kepribadian dia dan apa yang membentuk akal fikiran dia. Setelah tersimpan beberapa lama dalam memori, maka wujudlah sesuatu itu menjadi idea ataupun gagasan. Idea atau gagasan tersebut kemudian membentuk cara berfikir dan pandangan hidup seseorang. Bila pandangan hidup itu positif, maka potensi akal seseorang menjadi sebenar akan memberi arah dan kendali kepada perilaku dia. Maksudnya kalau minda, jiwa, kepribadian, akal fikiran seseorang itu berulang kali mendapat benda yang positif, maka dia akan melahirkan satu tingkah laku yang positif, dan sekiranya mendapat surrounding yang negatif, maka dia akan melahirkan satu tingkah laku yang negatif. Itu saja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Farah Auni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Farhah Auni binti Abdul Manaf, 17 BI 05038. Saya akan meneruskan slide seterusnya, iaitu apa yang dimaksudkan dengan definisi dakwah. Kalau kita belajar sebelum ni, yang kita tahu definisi dakwah tu macam kita selalu dengar, mengajak kepada kebaikan dengan menolak keburukan. Okey, apa yang saya dapat definisi dakwah di sini itu dakwah juga sebagai satu proses yang mengajak dan memimpin manusia ke jalan Allah oleh para pendakwah dengan tujuan memperolehi keredaan Allah, seterusnya membawa kesejahteraan kepada sasaran dakwah. Seterusnya, apa matlamat dakwah, iaitu matlamat dakwah ni bertujuan untuk mencapai matlamat dakwah Islam dengan menyebarluaskan ajaran Allah dalam kalangan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, agar mereka beribadah hanya kepadanya dalam segala aspek aktiviti kehidupan tanpa mensyirikkan. Matlamat dakwah ni macam kita nak mengajak manusia tu kepada jalan Allah dengan buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang untuk mendapat keredaan Allah di dunia maupun di akhirat. Sekian saja daripada saya dan daripada grup saya. Terima kasih.